Terima kasih. Okey, boleh dah lah ya kita mulakan sambil kita mendengar, sambil kita menunggu rakan-rakan kita masuk. Ustazah hadir dah kan tadi? InsyaAllah. Mana Ustazah? Ustazah hadir dah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat peserta tadabbur pada petang Jumaat yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada petang ini. Ya, saya bagi pihak penganjur wanita ikram kawasan Kajang mengalu-alukan ya saudari-saudari untuk bersama-sama kita merenung beberapa ayat dari surah Az-Zumar ya. Jadi kita mulakan dulu dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesihatan ya untuk kita bersama-sama pada petang ini ya, dalam keadaan suasana pandemik yang masih lagi belum reda ya, ramai ya. Saban hari kita dengarlah orang-orang yang kita kenal, yang kita tak kenal ya, diuji dengan pandemik ini, diuji dengan sakitnya, diuji dengan kematian orang-orang yang tersayang ya. Apapun ya kita teruskan semangat kita untuk menuntut ilmu ya, mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran ini ya, dalam dengan semangat bahawa maknanya untuk kita antara amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita membaca, bukan sahaja kita membaca tetapi juga kita cuba kita merenungi makna-makna ayat ya, agar dapat kita amalkan setiap hari. Jadi kita punya peraturan untuk sesi tadabbur ni mudah saja ya, mohon peserta-peserta mute untuk kita kurangkan gangguan bunyi, dan sekiranya ada soalan ya sepanjang ustazah mengupas ayat-ayat tu boleh terus type, dan kalau ada poin-poin penting pun boleh kita typekan supaya dapat kita kongsikan dengan peserta-peserta yang lain. Jadi timing untuk sesi tadabbur kita ya hingga pukul 3. Cumanya saya akan allocate masa dalam 5-10 minit ya, bagi mereka yang mungkin terpaksa undurkan diri tak apa, tapi kalau yang boleh stay, kita nak layan lah kalau ada apa-apa soalan ya. Tapi kalau tak ada, kita tutup pada pukul 3 lah ya, dan paling-paling lewat pun 3.10, 3.15 macam tu kita bersurai ya, insyaAllah. Jadi kita jemput tadi siapa ya, Syuhada ya, Syuhada untuk membacakan ayat 56 hingga 61. Persilakan Syuhada. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih Syuhada. Alhamdulillah, masya-Allah ya atas bacaan tadi. Ya, insya-Allah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustazah Manisah ya, saya nak share keterujaan ya kita tadabbur ini ya, lebih-lebih lagi kepada mungkin ada peserta-peserta yang baru ya. Saya ingat lagi Ustazah di awal dulu ya, antara keistimewaan surah Az-Zumar ni selain daripada Rasulullah SAW sering membacanya ya, ialah uh, betulkan saya ya Ustazah bahawa Az-Zumar ini merupakan tafsiran kepada surah Al-Fatihah. Jadi macam imagine maknanya surah Al-Fatihah itu sangat-sangat orang kata padat. Ini Az-Zumar ini dia memberi tafsiran, memperinci, memperjelaskan lagi ya ayat-ayat surah Al-Fatihah yang kerap kali kita baca, sekurang-kurangnya 17 kali, pastinya lebih daripada itu. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan peserta-peserta juga teruja bersama-sama saya untuk kita sama-sama mendengar kupasan surah ayat-ayat dari surah Az-Zumar ini. Silakan Ustazah. Jazakillahu khairan Puan Halimah dengan Ukhti Syuhada. Dan jazakumullah khairan pada semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhaqni bis salihin. Alhamdulillah kita Allah izinkan kita untuk bertemu pada minggu ini untuk menyambung tadabbur kita, sama-sama kita tadabbur surah Az-Zumar daripada ayat 56 hingga ke ayat 51. Okey, untuk respon daripada Puan Halimah tadi yang mengatakan bahawa surah Az-Zumar ni adalah tafsiran daripada surah Al-Fatihah. Betul, insya-Allah. Waktu awal-awal lagi rasanya saya ada jelaskan jugalah hari tu, ada kongsikan bersama bahawa surah Az-Zumar ni dia adalah huraian daripada daripada surah Al-Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi sebab kalau kita lihat surah Al-Fatihah dia pendek 7 tetapi dia merangkumi satu Al-Quran. Dia dinamakan Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran. Jadi untuk hanya kepada engkau lah kami menyembah. Jadi surah Az-Zumar ni sebagai huraian. Sebab kalau kita lihat surah Az-Zumar ni lebih kepada dakwah Rasulullah kepada orang-orang musyrikin ni agar menerima ajaran tauhid, ajaran tauhid. Jadi itu sebagai penafsiran. Jadi banyak lagi sebenarnya ayat-ayat daripada Al-Quran, daripada surah-surah yang lain yang refer juga kepada Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni kan dia merangkum semua kan. Macam contohnya wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in pula dihuraikan pula oleh surah Al-Ghafir. Contohnya dihuraikan daripada surah Al-Ghafir dan sebahagian yang lain lah. Okey, kita kembali kepada ayat yang ke-56 ya. Okey, ayat yang ke-56 ni sebelum saya masuk pada ayat ke-56 saya nak ulang sikit ke belakang. Dua ayat ke belakang iaitu ayat ke-54 dengan 55. Yang mana ayat ke-54 di mana Allah mengajak. Ustazah sekejap ada request minta tak puas tengok Ustazah macam sekerat, kalau boleh macam tundukkan sikit, kita tak puas. Okey. Baru comel. Malu kan cik. Sila Ustazah. Dia kadang malu, dia nak cakap juga tapi dia malu, jadi duduk sikit-sikit je. Okey. Jadi ayat yang ke-54 dengan 55 ni, kalau kita lihat ayat ke-54 contohnya, di mana sungguh pun sebelum ni Allah murka terhadap golongan musyrikin yang menolak ajaran tauhid, menolak Al-Quran, mempersendakan Al-Quran,
mendustakan Allah, menolak Rasulullah dan sebagainya. Tapi Allah tetap memberi peluang kepada kaum musyrikin supaya mereka kembali kepada Allah dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberi pertolongan. Maknanya Allah masih beri peluang. Kemudian begitu juga ayat yang ke 55, iaitu Allah mengatakan, dan ikutlah sahaja apa yang terbaik dari apa yang diwahyukan kepada kamu dari Tuhanmu. Maknanya dan ayat sebelum lagi yang mana Allah kata jangan berputus asa daripada rahmat Allah. So kalau kita lihat Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh pun begitu demikian penolakan hamba-hamba Allah yang musyrikin ni, Allah tetap bagi peluang untuk kembali kepada Allah. Buka lagi masa, lagi ada ruang lagi untuk bertaubat. Jadi kita hari tu tak habis lagi kan, tu kita masuk ke ayat ke-56. Okey. Saya baca dia punya terjemahan. Ayat ke-56 ni Allah menjelaskan bahawa bagaimana keadaan ini kalau dah terlambat lah. Sebab Allah kata sebelum terlambat. Apabila masuk ayat ke-56 ni, setelah segala-galanya dah berlalu, maknanya dah masuk hari pembalasan. Ketika ini Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang menyesal nanti di hari kemudian. Allah bagikan contoh ayat-ayat penyesalan daripada orang-orang yang menyesal nanti apabila mereka melihat azab Allah, mereka terkenang balik apa yang mereka lakukan di dunia. Dan ketika itu orang kata dah tak boleh nak buat apa-apa, dah terlambat kan. Jadi ayat yang ke-56 ni Allah berfirman, agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ya hasrata kalau ikut tafsir Tabari dia kata ya hasratan ya nadama, maknanya alangkah menyesalnya aku. Jadi ayat ke-56 ini adalah contoh yang mana apabila hamba-hamba Allah ni ataupun kaum musyrikin ni, saja kaum musyrikin, orang yang beriman juga, kadang apabila berhadapan dengan hari kiamat ataupun berhadapan dengan azab Allah, mereka akan rasa astaghfirullahalazim, ya Allah menyesalnya aku, kan baik dulu aku ni tidak buat begini kan, maknanya 1000 penyesalan 1000 penyesalan. Sekejap. Okey. Jadi bila timbul rasa 1000 penyesalan tu, ketika itu dah nasi dah menjadi bubuh lah, tak berkesan apa-apa. Sebab Allah dah beri amaran dah pada ayat ke-55, iaitu Allah menyebut jangan kamu ikutlah yang terbaik daripada Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai terlambat supaya tidak timbul penyesalan. Jadi kalau terlambat, inilah dia akan terjadi, maknanya timbul penyesalan. Yang Allah terangkan pada kita bagaimana keadaan orang yang menyesal ketika melihat azab Allah. Jadi menyesal dengan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Jadi kalau kita lihat di sini di mana Allah berfirman dalam ayat ke-56 ini, iaitu wa in kuntu laminas sakhirin. Wa in kuntu laminas sakhirin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama. Jadi apabila melihat azab Allah tu timbul penyesalan, kenapalah aku buat begini-begini ketika di dunia? Kenapa aku tidak ikut apa yang diajak oleh Rasulullah? Kenapa aku tidak amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Malah aku memperolok-olokkan lagi, mempersenda-sendakan lagi. Kadang kalau kita lihat zaman dahulu, kaum musyrikin ni, kita nampak mereka mempersenda-sendakan Rasulullah, mempersendakan Al-Quran, mempersendakan Allah. Tetapi benda tu jelas. Tetapi zaman sekarang ni pun kita tak tahulah, kadang-kadang saya perhatikan ada setengah-setengahnya boleh mempersendakan agama walaupun dia beragama Islam.
maksudnya dia mempersenda, dia memperlekehkan. Contoh, kalau sekiranya orang mengatakan sesuatu dalil daripada Al-Quran, dia argue benda tu. Dia rasa benda ni tak betul, sepatutnya macam ni. Dia macam, betul ke gini ayat Quran ini? Sepatutnya macam ni, sepatutnya macam ni. Jadi dia seolah-olah mempersendakan Al-Quran. Yang mana Al-Quran tu sudah benda tu qat'i daripada Allah SWT. Jangan kamu pertikaikan. Tetapi bukan niat untuk perbahasan cara baik. Lain kalau kita menuntut ilmu ni lain. Tetapi dengan niat untuk mempersendakan. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Inilah termasuk orang-orang yang sombong. Jadi dia tak mengaku yang bahawa dia ni bukan Islam, dia orang Islam. Tetapi tingkah lakunya sama seperti orang-orang dahulu. Sama seperti orang-orang musyrikin. Benda ni kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni dah dilatih terlalu berfikiran kritis, kan? Kalau ada apa-apa kita nak argue. Tapi kena hati-hati apabila masuk ke dalam masalah ataupun isu-isu Al-Quran, ayat Al-Quran, kalau kita bukan ahlinya, janganlah kita cuba untuk mempersoalkan ayat-ayat Allah SWT. Sebab kalau orang yang ahlinya, maksud saya ni orang yang ahlinya, orang yang alim tentang ilmu Al-Quran, apa yang diucapkan tu walaupun kadang-kadang tak sama, macam kata khilaf ulama ni tafsir macam ni, ulama ni tafsir macam ni, dia tak apa. Benda tu kesilapan yang berlaku, dia mendapat pahala satu daripada Allah SWT. Kesilapan sebab dia bukan niat untuk memperlekehkan ataupun mempersendakan. Jadi benda ni kadang-kadang kita kena hati-hati sebab banyaklah sekarang ni ramai kalau kita tengok di maya, maknanya orang-orang yang baru mempelajari agama sedikit tetapi seolah-olah mereka dah tahu segala-galanya. Itu kita kena hati-hati. Jadi jangan sampai orang macam ini timbul penyesalan di akhirat nanti. Jadi apabila dah melihat azab Allah tu, ketika itu barulah kita teringat apa yang kita dah lakukan ketika di dunia. Waktu itu kita dah menjadi orang yang sangat rugi. Lakuntu minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang minas sakhirin, ni orang-orang yang memperolokkan, dan juga orang-orang yang rugi. Kita menjadi orang yang rugi sebab kita tidak gunakan masa hidup kita ni dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay. Jadi rasa rugi tu kerana selama di dunia ni kita cuai dan tak ada usaha untuk menuntut ilmu. Sekarang ni kalau kita lihat peluang untuk menuntut ilmu ni terlalu banyak. Kadang-kadang saya rasa zaman sekarang ni lagi mudah untuk kita menimba ilmu. Hanya di hujung jari sahaja. Malah contohnya macam saya, untuk buat rujukan, saya tak cukup kitab-kitab ni, saya tak cukup kitab-kitab rujukan ni. Kalau kita dulu kat universiti kita boleh pergi library, tapi kita kat rumah ni tak cukup. Ni saya ni antara orang-orang lama, bukan ustaz ke ustazah yang baru. Orang muda ni dia banyak kita rujukan yang baru-baru. Kita ni kita ilham lama je yang dulu kan. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan teknologi sekarang ni mudah untuk kita refer. Kan? Mudah untuk kita refer. Jadi maknanya nak tunjukkan ilmu tu boleh je kita dapat. Kita nak bagi alasan tak ada akses, tak boleh. Okay. Jadi kesimpulannya tak ada gunalah lagi penyesalan pada hari pembalasan, kerana Allah dah beri penjelasan, Allah dah hantar para rasul untuk memberikan penerangan tentang agama. Okey, jadi sebenarnya di sini hari itu saya ada sentuh tentang Allah beri peluang kepada kita untuk kembali kepada Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan jangan berputus asa di atas rahmat Allah. Jadi saya nak sentuh sikit tentang taubat, sikit aja. Jadi kadang kita rasa nak bertaubat kepada Allah, tapi macam mana caranya? Rasanya semua dah tahulah kan. Jadi syarat-syarat taubat tu kalau kita perhatikan, tapi kita kena pasti apakah kesalahan yang kita lakukan. Macam
lain kalau kita solat taubat secara general, kita solat taubat sebab mungkin kita ada buat silap ni, kita banyak melakukan kesilapan, kita solat taubat. Tetapi ini khusus untuk yang kita tahu sebenarnya kita ada buat sesuatu kesalahan yang tak tahulah yang mungkin besar ke, wallahualam, tapi ada khusus. Jadi kita kena mohon pengampunan daripada Allah SWT dengan sepenuh hati. Mohon pengampunan daripada Allah tanpa ada tujuan lain. Maksudnya sebab kita nak berkawan dengan seseorang tu, kita nak nak jadi baik ni sebab kita ada berkawan dengan seorang tu. Maknanya tidak ada tujuan lain. Kita nak bertaubat, biarlah kita harap benar-benar pengampunan dan keredaan daripada Allah sepenuh hati. Kemudian kita kena menyesali atas dosa yang kita lakukan. Kita rasa frust, rasa kecewa, rasa marah dengan diri sendiri. Kenapa aku buat benda ni? Maknanya kita spesifik kita tahu apa kesalahan kita tu. So kita rasa menyesal sangat-sangat. Kadang-kadang ada orang bila rasa menyesal dia tak ingat, dia ingat dia malu. Maknanya dia tak mau lagi. Kena ada rasa menyesal. Kemudian yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat itulah. Jika sekiranya maksiat ataupun dosa itu disebabkan kerana sesuatu yang diharamkan, maka maknanya macam contohnya clubbing contohnya, clubbing. Benda tu memang diharamkan. Tak boleh kita pergi clubbing apa semua kan. Tapi kita buat juga. Tetapi apabila kita sedar kita nak bertaubat, kalau kita tahu benda tu maksiat, cepat-cepat kita tinggalkan terus, dah tak nak buat lagi. Itu kalau maksiat. Tapi kalau sekiranya dosa akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka terus kita lakukan. Contoh, kita ni dulu sembahyang pun tak berapa nak solat, kadang-kadang tinggal, kadang-kadang solat ni ambil ujung-ujung waktu. Sembahyang Zuhur pukul 4 suku contohnya kan. Lepas 4 suku tu tunggu sekejap masuk asar. Jimat waktu. Sembahyang Maghrib tu ujung-ujung nak dekat Isyak kan. Jadi sekali jalan lah orang kata kan. Kita cuai lah, kita lewatkan solat, kadang-kadang tak solat, kita pergi shopping kita tak solat. So kalau sekiranya dosa yang kita lakukan tu akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka cara kita bertaubat ni, setelah kita memohon ampun pada Allah, kita segera melakukan yang wajib, ubah terus tabiat kita. Kemudian yang keempat, kita bertekad untuk tidak ulangi dosa tersebut pada masa akan datang, dan jangan buat lagi. Maknanya dah berazam tak akan buat lagi. Tetapi kadang-kadang kita manusia ni, walaupun kita berazam, kadang-kadang kita tersasul juga kan, terbuat juga. Allah Ghafurur Rahim. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita terbuat, kita istighfar, taubat lagi. Sebab itu kita kena buat salat taubat yang selalu. Tetapi ini yang saya maksudkan ni, kalau yang betul-betul kita ada buat satu benda tu, kita fokuskan satu kesalahan yang kita buat tu, kita bertaubat. Dan yang kelima, jika sekiranya dosa kita itu berkaitan dengan manusia. Kalau ada berkaitan dengan manusia, kita kena segera selesaikan dengan baik. Contoh kita ada apa orang kata, sama ada kita menipu ke dengan manusia ataupun dengan orang lain, ataupun kita aniaya dia ke secara dia tak sedar, dia tak tahu, kita aniaya dia, kita tipu dia contohnya. So apabila kita bertaubat, kita kena bersegera untuk selesaikan dengan baik. Kita kena berani jumpa orang tu. Memang kita tahu kita akan memang kena hentam lah, tapi maknanya kita kena berani berhadapan dengan cemuhan balik. Rupanya awak gini-gini. Maknanya kita kena minta maaf. Dan bukan setakat maaf saja, kita selesaikan apa-apa yang tak selesai. Kalau kita guna duit dia selama ni, kita pulangkan. Itu caranya. Sebab itu orang kata dosa kita dengan Allah, Allahu Ghafurur Rahim. Dosa kita setinggi gunung pun Allah boleh maafkan. Seluas lautan pun Allah boleh maafkan. Tetapi jangan ada sekelumit dosa kita
dengan manusia. Sebab yang itu orang kata tak dapat nak membantunya. Kalau tak ada siapa yang boleh membantu, melainkan orang tu memaafkan kita. Jadi ini termasuk dalam salah satu syarat taubat, jumpa orang tu. Selesaikan. Kalau tak ada orang tu, jumpalah warisnya. Jadi itulah dia. Sebab kita nak bersihkan diri kita ni, kita kena bersih segala-galanya. Okey. Itu syarat taubat lah. Jadi kalau kita nak Allah ajak kita kembali kepada Allah, bertaubat, jadi ini cara. Dan seterusnya ayat ke-57. Ini contoh ayat penyesalan juga. Tadi penyesalan yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh penyesalan firman Allah, atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ke-57 ni adalah penyesalan orang yang cuai dalam agama semasa di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dia akan terkenang balik. Ya Allah, kenapalah macam ni? Sebab apa? Azab Allah bukan saja selepas di mahkamah Allah, di padang mahsyar pun dah rasa. Jadi ketika itu masing-masing akan terkenangkan balik apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini semua timbul penyesalan di padang mahsyar. Kan kalau kita lihat hadis di padang mahsyar, orang ni begini, orang ni begini, keadaan macam ni. So dari situ masing-masing akan sedarlah, terkenang balik apa yang dilakukan. Au taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentu aku jadi orang yang bertakwa. Okey. Kalau kita lihat ayat ni, nampak macam tak ada apa-apa Orang tu akan menyesal, mengatakan kalaulah Allah beri hidayah kepadaku dulu, mesti aku menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini seolah-olah mereka ni nak mengatakan bahawa mereka tak mendapat hidayah Allah. Okay. Kalaulah Allah beri hidayah kepadaku. Ini adalah sifat orang-orang musyrikin yang mana suka menyalahkan orang lain. Dia kata kalaulah Allah beri hidayah. Kenapa dia kata kalaulah Allah beri hidayah? Allah dah beri dah hidayah. Kalau kita lihat hidayah ni, dia ada dua. Satu hidayah ilmu, satu lagi dipanggil hidayah amal. Ilmu yang berbentuk, inilah Al-Quran, penyampaian apa yang disampaikan. Satu lagi amal ataupun dipanggil taufik. Amal ataupun taufik. Amal, maknanya tindakan. Untuk hidayah ilmu, Allah dah beri. Allah dah beri, makna Nabi dah sampaikan, Al-Quran dah ada, segala-galanya dah ada, semua akses ada. Jadi kita nak kata Allah tak beri hidayah tu, tak boleh juga. Allah dah beri hidayah. Cuma ke atas pada kita untuk menerima ataupun tidak. Kita boleh kata ini pun Allah tak bagi hidayah. Kita tak boleh nak salahkan Allah juga. Sebab apa? Untuk mendapatkan hidayah Allah ni, kita kena usahalah. Kita kena usaha. Dia kalau kita nak harapkan hidayah Allah bukakan pintu hati kita tanpa kita ada usaha, tak boleh juga. Macam contohnya, kita dengar ceramah contohnya. Orang yang mendengar ceramah ataupun orang yang pergi kelas-kelas agama ni, kalau dengan niat aku nak berubah, aku nak menjadi orang yang lebih baik, nak berubah. Mungkin banyak dosa-dosa aku yang dah lalu ni, macam mana aku nak jadi baik. Orang nak jadi baik ni dia akan cuba macam-macam. So dia dengar ceramah, belajar agama apa semua. So dia akan buka hati dia betul-betul, buka fikiran dan hati dia, lapangkan dada dia untuk terima segala nasihat. Yang ini dimasukkan hidayah amal. Maknanya Allah dah bagi hidayah, ilmu tu dah dapat, dia tu sendiri, penerimaan dia. Okey, jadi mereka ni, orang-orang musyrikin ni, seolah-olah mereka nak menyalahkan Allah. Mereka menyalahkan Allah sebab tak memberi hidayah kepada mereka ni. Jadi seolah-olah mereka nak salahkan takdir atas apa yang berlaku. Ni sebab ni lah. Kenapa awak ni jadi sekarang ni hisap dadah contohnya.
Yelah, ini takdir masing-masing lah. Seolah-olah kita nak menyalahkan takdir. Tapi sebenarnya takdir tu bukan Allah yang letak untuk orang tu jadi begitu. Tapi takdir tu maksudnya Allah tahu jalan itu yang dipilih orang tu oleh hamba ni. Jadi nak katanya kita nak salahkan Allah tidak memberi hidayah, sedangkan Allah dah beri petunjuk kepada kita banyak dah semasa di dunia. Macam-macam kalau dalam Al-Quran tu berbagai-bagai, setelah Allah dah bagi ancaman, Allah buka jalan untuk kembali kepada Allah. Bertaubatlah kan. Bukan itu saja, malah usaha daripada para anbiya, para rasul, para sahabat, para ulama kan, banyak maknanya peluang untuk kita menjadi orang yang beriman. Jadi mereka ni Allah dah beri hidayah, tapi mereka ni saja yang tak tahu nak menilai, tak tahu nak menerima. Ini semua sifat-sifat orang yang sombong lah kan. Orang yang sombong ni sebab dia ada ego, sebab tu dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima. Macam contohnya kita kata kita nak nasihatkan seorang tu, kalau dia dah sombong dan ego, biarlah nasihat kita macam mana pun, susah dia nak terima. Tetapi kalau orang yang ada rasa tawaduk dalam hati dia, rasa rendah diri, bersedia untuk merubah menjadi baik, dia akan terima benda tu. Okey, jadi pengajarannya kita kena usaha untuk memperolehi hidayah daripada Allah SWT. Tak boleh nak bagi alasan apa-apa. Macam contohnya, kenapa tak salat? Oh, sebab Allah belum bagi hidayah. Tak boleh nak guna alasan macam tu. Kan Allah dah bagi hidayah tu, maksudnya macam tadi saya kata hidayah ada dua. Hidayah ilmu Allah dah bagi dah. Satu lagi kita, penerimaan kita kan. Jadi itulah dia sikap menyalahkan orang lain ni bukan setakat hidayah, bukan setakat masalah agama, masalah apa-apa pun, sikap suka blame orang lain. Atas kesalahan kita salahkan orang lain, adalah satu sikap yang rasanya siapa-siapa pun tak boleh nak terima. Orang tu buat salah, dia tak mengaku kesalahan dia, tapi dia kata sebab orang lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam doa-doa kita, doa-doa yang Rasulullah ajar, semua mengajak kita supaya merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Doa Nabi Yunus contohnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa taubat, segala-gala doa, semuanya doa. Apa orang kata, doa kita rasa diri kita ni banyak melakukan dosa. Bila kita merendahkan diri kita, barulah senang untuk menerima pengampunan daripada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah dalam keadaan hati kita ni tak bersih, dalam keadaan hati kita ni sombong, macam mana kita nak dapat pengampunan daripada Allah? Jadi sebenarnya benda-benda macam itulah barulah kita dapat hidayah daripada Allah SWT. Okey, itu yang ayat ke-57. Seterusnya ayat yang ke-58. Ini pun sama juga contoh ayat penyesalan yang ketiga. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Okey. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini adalah kata-kata penyesalan selepas dibicarakan, selepas di mahkamah Allah SWT, di mana kita bersedia untuk dicampakkan. Mereka bersedia dan disiapkan untuk dicampakkan ke dalam neraka setelah selesai di mahkamah Allah. Waktu itu tak ada apa-apa, bukan mereka dah tak minta pengampunan daripada Allah, dah habis mahkamah. Orang kata kes dah habis, dah tutup, tak ada pengampunan dah. Apa yang timbul? Penyesalan. Kalaulah aku dapat kembali ke dunia ni, tentu aku jadi orang yang berbuat baik. Tapi apakan daya, dah terlepas. Semuanya tu dah terlambat. Allah dah bagi peluang macam-macam, tapi
tak gerak juga, tak berubah juga, akhirnya penyesalan. Jadi oleh itu, apa yang mereka harapkan adalah diberi peluang untuk kembali kepada untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki segala kesalahan, kerosakan yang telah dilakukan dahulu. Sebenarnya benda ni bukan berlaku saja pada orang musyrikin, malah kepada orang yang beriman pun. Ada ayat saya tak berapa pasti ayat daripada surah apa. Maknanya ya Allah, dia kata alangkah baik kalau aku dihidupkan kembali, aku akan bersedekah. Ini adalah daripada penyesalan daripada orang yang beriman. Bukan makna orang beriman ni tak ada dosa, tidak ada kesalahan. Mereka pun melakukan kesalahan juga. Jadi timbul rasa penyesalan. Jadi kita takut kalau boleh janganlah kita termasuk orang-orang menyesal nanti di akhirat. Jadi kita cubalah, maknanya selagi ada peluang, kita cuba untuk melakukan kebaikan. Tapi di sini penyesalan mereka ni, yang mana mereka mengatakan sekiranya kalau dapat kembali ke dunia mereka akan menjadi orang yang baik. Apakah benar kalau sekiranya mereka diberi peluang kembali ke dunia mereka akan melakukan kebaikan? Di sini Allah mengatakan bahawa mereka tetap tidak akan berubah. Kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat 28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Makna saya benda tu sebab dia bukan maknanya apabila kita melihat azab Allah kita pulang ke dunia kita akan berubah. Tidak. Sebab apa? Sebab mereka ingkar kepada Allah ni kerana apa? Kerana keegoan mereka kerana keegoan mereka terhadap Allah SWT, sifat itulah yang menyebabkan mereka menjadi keras hati. Walaupun dah diberi peluang sekalipun, Allah mengatakan mereka tetap tidak akan berubah. Jadi na'udzubillah min zalik, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal. Dan seterusnya ayat yang ke-59. Ni 59 ni dia masuk jawapan Allah SWT. Respon Allah terhadap orang-orang yang menyesal tadi. Allah respon, apa dia? Firman Allah yang bermaksud, bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku melalui rasulku. Tetapi engkau telah mendustakannya. Serta engkau berlaku sombong, angkuh mengenainya. Dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur, ingkar. Okey. Jadi ayat yang ke-59 ni adalah penolakan daripada Allah atas apa yang mereka ucapkan tadi. Contoh, Allah mengatakan bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku. Apa maksud ayat petunjukku? Di sini ulama mengatakan sama ada iaitu Al-Kaun. Al-Kaun ni ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah ni adalah dengan Al-Kaun, kejadian alam ini. Dan satu lagi ayat petunjuk ni adalah refer kepada Al-Quranul Karim. Jadi Allah kata, bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku. Jadi di sini, tapi Allah mengatakan, tetapi engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong, angkuh mengenainya. Okay. Jadi kalau kita lihat, apa maksud di sebalik penolakan Allah terhadap tomahan mereka? Allah tolak balik, reject, kata Allah balas balik tomahan mereka. Sebab mereka seolah-olah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah tidak beri hidayah kepada mereka, menyalahkan mereka ni tak diberi peluang. Jadi semua tomahan mereka ni Allah balas balik, tolak balik. Jadi apa maksud di sebalik penolakan Allah tu? Kalau apa maksudnya di sini, kalaulah seolah-olah Allah nak mengatakan, kalau kamu nak hidayah Allah, kamu kenalah baca ayat-ayat Allah. Kalau kamu nak ayat-ayat Allah, kalau kamu nak hidayah Allah, kamu kena bacalah ayat-ayat Allah.
siapa yang tak faham ayat-ayat Allah iaitu Al-Quran dan tak ikut ajaran Al-Quran, memang tak akan dapatlah hidayah Allah. Maksudnya begitulah, ikut setengah penafsiran. Jadi nakkan hidayah Allah, kena bacalah ayat-ayat Allah, kena bacalah Al-Quran, kena faham Al-Quran, baru kita boleh terima hidayah daripada Allah SWT. Kalau kita tak mau membaca Al-Quran, tidak ada usaha, tapi kita nak hidayah daripada Allah, macam mana? Tak akan jadinya. Sebab sebagai orang yang beriman, kita kena jadikan Al-Quran tu sebagai panduan hidup kita. Wajib. Kita kena wajib tahu untuk membaca Al-Quran. Jadi, alasan untuk kata mereka ni tak mendapat hidayah ni adalah satu alasan yang tak masuk akal lah. Mereka masih lagi nak menuduh Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Jadi ni semua kenapa? Kenapa mereka tak nak terima apabila diberi apabila didakwah oleh Rasulullah? Ini sebab adalah kerana sifat sombong. Sebab sifat sombong, sebab ego lah menyebabkan mereka tak menerima segala dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan kalau bukan Rasulullah, untuk zaman sekarang, sombong untuk menerima teguran, sombong untuk menerima kebaikan. Tak suka dengar segala apa-apa yang berkaitan dengan agama, tak nak dengar. Kadang-kadang saya agak rasa perasan ni atas cerita-cerita. Kadang-kadang setengah-setengahnya merasakan bahawa boring lah cakap pasal agama. Bila cakap pasal agama je, alah boring. Ni terutama anak-anak remaja. Jadi benda-benda macam ni takut tu saya minta kalau macam kalau di sekolah contohnya mu'alimah ke, guru-guru ustazah ke, ataupun kita dalam rumah, kita kena selalu tekankan kepada anak-anak muda ni, pada anak-anak kita, anak remaja, walaupun anak kita alhamdulillah faham, mereka fahamkan, beri kefahaman kepada kawan-kawan. Sebab ada setengahnya merasakan bila cakap pasal agama ni macam membosankan, macam seolah-olah menghalang apa yang mereka nak lakukan. Jadi ditakuti, takut perkara-perkara ini sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Cuma bezanya sekarang ni orang Islam yang dahulu orang musyrikin, tapi tingkah lakunya sama. Seolah-olah mempersendakan dan rasa macam tak nak dengar lah pasal urusan-urusan agama ni, masalah agama ni tak nak dengar. Jadi kalau perbincangan kita masukkan unsur-unsur keagamaan, tak nak dengar. Seolah-olah dia nak tutup hati dia untuk tak nak dengar pasal masalah agama. Jadi ini yang kita takut bahawa Allah tutup pintu hati mereka daripada menerima hidayah Allah SWT. Ini semua sifat-sifat sombong lah ni, kerana sombong dan ego dalam diri kita. Jadi kemudian firman Allah yang tadi ayat ke-59 lagi, masih sambung lagi, fakadzabta biha, kamu sengaja mendustakan. Kamu sengaja mendustakan. Ini maknanya setelah Allah beri ayat-ayat Allah melalui rasul, tetapi engkau telah mendustakannya. Okey, tetapi engkau telah mendustakannya. Kalau ikut daripada kitab Al-Mukhtasar, tafsir Al-Mukhtasar, ini tafsir daripada Markas Riyadh. Dia mengatakan ni dalam tafsirannya, yang dimaksudkan di sini adalah datangnya ayat-ayat Al-Quran padahal kamu dahulu mampu untuk menerima dan mengikutinya, tetapi mengapa kamu sekarang meminta untuk kembali ke dunia? Maknanya, kalau tak mahu menerima, tidak mahu mempelajarinya, mengikutinya, itu dah dikira sebagai mendustakan. Maknanya, kamu tahu bahawa apa yang disampaikan itu benar, tetapi kerana keegoan kamu, kesombongan kamu menolak. Iaitu itu termasuk dengan dimaksudkan, sama juga dengan maksud mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya macam mereka tak mahu menerima hujah daripada Al-Quran. Apa-apa hujah daripada Al-Quran, reject. Jadi seolah-olah benda tu, sebagai contoh macam ni, saya pernah terdengar satu ceramah, fikir balik kan,
Oh betul juga. Kenapa orang setengah-setengah orang mereka mengatakan macam ni? Kalau dahulu orang-orang musyrikin ni mereka menuduh Rasulullah ni gila. Mereka menuduh Rasulullah ni penyair. Mereka macam-macam lah mereka tuduh Rasulullah. Cuma zaman sekarang ada tambah lagi satu tuduhan terhadap Rasulullah. Apa yang mereka tuduh? Rasulullah ni adalah seorang yang apa dipanggil tu? Apa yang suka kepada kanak-kanak tu apa dia panggil tu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat apa filofilia, satu penyakit. Yang itu. Tuduhan. Ya. Yang dituduhkan kepada Rasulullah ketika zaman dahulu tak ada. Zaman dahulu Rasulullah tak terima tuduhan seperti itu. Kenapa zaman sekarang ada yang menuduh Rasulullah begitu? Rasulullah ni suka pada kanak-kanak. Kalau kita lihat dahulu sejarahnya, zaman dahulu berkahwin dengan bukan kanak-kanak, bukanlah kita kata kanak-kanak ni, sebab zaman dahulu anak-anak perempuan ni ketika umur 9 tahun bila balik sahaja mereka dah dewasa. Tubuh badan mereka zaman dahulu memang dewasa. Dan bukan saja kepada Rasulullah, orang-orang bukan Islam pun, orang-orang Kristian pun zaman dahulu memang mereka berkahwin dengan anak-anak gadis yang muda-muda. Jadi sebab itu tak timbul dulu suka kepada kanak-kanak. Sekarang aja yang timbul. Sebab kita zaman sekarang ni dia lain kan. Jadi mereka menuduh Rasulullah seperti itu. Jadi kena hati-hati. Sebab kadang-kadang ditakuti lintasan-lintasan yang begitu akan menyebabkan kita rasa kita berdosa lah kepada Rasulullah. Yang mana ketika itu bukanlah Rasulullah ni seorang yang ada penyakit, na'udzubillah yang kita kata penyakit tadi tu. Itu yang kita kena hati-hati. Sebab zaman dahulu kahwin dengan anak-anak gadis yang baru balik. Yang baru balik itu adalah satu perkara yang biasa sebab dahulu mereka anak-anak gadis tu tubuh badannya besar. Tubuh badannya besar. Dan menjadi budaya pada zaman dahulu. Tapi sekarang dah tidak. Okay. Jadi kadang-kadang benda-benda inilah kena hati-hati. Banyak sangat orang sekarang ni terlalu ikutkan apa orang kata bukanlah nak kata terlalu ikut barat juga, tetapi kadang-kadang dia terlalu ikut logik ni sampai kadang-kadang ada perkara-perkara yang melibatkan agama ni mereka terus tolak. Okay. Kemudian seterusnya fakadzabta biha wa kunta minal kafirin, dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar. Jadi bila seseorang itu dikatakan kafir, jadi kafir. Bila seseorang itu dijadikan kufur ingkar? Apabila pertama dia mendustakan apa? Mendustakan Al-Quran dan Rasul. Kedua, sombong, tidak mentaati atau mengingkari arahan. Jadi apabila Allah mengatakan dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar, jadi orang-orang yang kafir. Bila seseorang itu jatuh kepada orang yang kufur ingkar, apabila dia melakukan dua perkara ni, pertama dia mendustakan makna menidakkan apa yang disampaikan, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul, dia menidakkan. Itu dah dipanggil mendustakan. Mendustakan dia termasuk orang-orang yang kufur. Kedua, orang yang sombong. Maksud sombong ni dia tak nak laku, dia tak nak solat sembahyang. Solat tak nak sembahyang. Katalah saya tak nak solat, main-main aja, dia memang malas nak sembahyang. Dia kalau sekiranya seseorang itu tidak mahu sembahyang, contoh solat, tidak mahu solat atas sebab malas. Tetapi dia tahu benda tu wajib. Dia tahu solat ni wajib. Tetapi tak tahulah dia malas. Dia tahu dia berdosa tapi dia malas. Itu lain. Itu dipanggil asi, orang yang derhaka. Tetapi kalau dia tak nak solat kerana dia sombong, dia rasa apa ni solat ni macam ni, dia termasuk orang yang
sombong. Sombong ni pun termasuk dalam orang yang menjadi kufur tadi. Yang masukkan dalam kata-kata firman Allah bahawa engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar. Jadi ayat yang ke-60 ayat yang ke-60, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Okey, kalau kita lihat di sini, menurut Ibnu Katsir, Allah SWT memberikan khabar tentang hari kiamat. Pada waktu itu, ada wajah yang menjadi hitam dan ada pula wajah yang menjadi putih. Okey, wajah yang menjadi hitam ni siapa? Itulah mereka orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah SWT. Orang yang mendustakan Allah. Orang yang kufur tadilah. Wajah mereka menjadi kehitaman ketika di akhirat nanti. Bahkan kalau mengikut Ibnu Katsir, ada juga dalam ayat Quran yang lain mengatakan berbeza bagi orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa, wajah mereka menjadi putih. Cuma di sini ulama tidak mentafsirkan secara mengata wajah hitam ni warna ke, putih ke ataupun bercahaya. Kalau orang tu kulit hitam di dunia, di akhirat, maksudkan putih ni putih ke ataupun bercahaya. Di situ setengah ulama tak mentafsirkan. Sebab kalau dah Allah kata putih, kalau Allah kata hitam, hitam. Itu setengah tafsiran. Walaupun ada mungkin mengatakan bercahaya, itu wallahu a'lam. Sebab apa yang zahir yang tercatat dalam Al-Quran, setakat itu saja mereka boleh tafsirkan. Jadi di sini Allah mengatakan taral ladzina kadzabu 'ala Allah. Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah ni, maksudnya mereka mengaku bahawa Allah memiliki sekutu, memiliki anak. Maknanya orang yang mendustakan Allah ni orang yang mendustakan Allah, mengatakan Allah ada anak, mengatakan Allah berkahwin dengan jin, macam-macam tumahan-tumahan yang mereka lakukan terhadap Allah SWT. Ini termasuk yang mendustakan Allah SWT. Orang-orang yang seperti inilah apabila di akhirat nanti wajah mereka menjadi kehitaman. Okey, kerana apa kehitaman ni? Kerana terlalu sengsara, maknanya dengan apa yang mereka lalui daripada start kubur di alam kubur, di padang mahsyar, di mahkamah Allah, di atas sirat. Wajah mereka ni terkesan dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka sehingga hitam. Dan ini dapat dilihat daripada keadaan mereka ni dapat dilihat oleh semua orang di padang mahsyar. Semua orang dapat lihat. Jadi sebagai balasan yang sesuai dengan amal buruk yang mereka kerjakan ni, itulah Allah mengatakan bahawa neraka jahanam itu cukup sebagai tempat kembali yang sangat menyiksakan, penuh dengan azab dan kehinaan dan kemurkaan Allah. Disebabkan apa? Disebabkan kesombongan dan keangkuhan mereka yang menolak kebenaran dan mendustakan Allah SWT. Jadi di sini Allah mengatakan orang yang macam ni lah, orang yang mendustakan Allah, orang yang sombong ni, keadaan mereka di akhirat nanti wajah mereka hitam dan tempat mereka yang sesuai sekali adalah neraka jahanam. Okay. Kemudian seterusnya ayat ke-61. Zah, panjang lagi tak rasanya sebab kita sikit lagi sebab 61 dia punya penutup. Okey. Dan sebaliknya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk iaitu azab dan tidak akan berduka cita. Jadi di sini bagi orang-orang yang bertakwa pula, kalau kita lihat biasanya Allah selalu gandingkan. Selepas cerita ahli neraka, Allah akan cerita ahli syurga. Selepas Allah ceritakan tentang orang-orang musyrikin, Allah akan ceritakan tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, lain pula keadaan mereka. Allah akan menyelamatkan mereka dari segala yang buruk dan azab yang pedih.
Maksud di sini bimafazatihim maksudnya mereka ni Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka. Bimafazatihim. Apa maksud kemenangan mereka kat sini? Kemenangan dari menempuh pelbagai ujian ketika dari mula mereka masuk ke alam kubur. Mula masuk dari alam kubur, kemudian selepas itu masuk kepada mahsyar, kemudian melalui mahkamah Allah hinggalah ke titian sirat. Dan seterusnya. Bagi orang-orang yang bertakwa, mereka terselamat daripada perkara-perkara yang buruk. Tadi itulah. Ini adalah balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat di sini ayat nombor 1 ini, orang-orang yang bertakwa ni di akhirat pertama tak akan disentuh kesusahan. Di akhirat tak akan disentuh kesusahan. Maknanya bermula pada alam kubur sehinggalah di titian sirat. Yang kedua, tidak akan bersedih. Orang yang bertakwa ni di akhirat tidak akan bersedih. Sebab apa? Di dalam syurga tidak ada orang yang bersedih. Semua gembira. Jadi bagaimana kita lihat bagaimana Allah SWT akan menyelamatkan mereka, iaitu dengan memasukkan mereka ke dalam syurga. Itulah kejayaan yang paling besar. Jadi wallahu alam bisawab. Saya tak nak panjang-panjang sebab dah masa dah ni, walaupun ada lagi, tapi setakat tu saja. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan, kadang cakap cepat sebab nak cukupkan ini kan. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, macam saya duk imagine lah, maknanya apabila kita membaca ayat-ayat ni, Allah dah bagi gambaran kan, macam kalau dalam movie tu kan, dia dah bagi bila start movie tu dah tahu dah pengakhirannya kan. Ni Allah dah bagi tahu dah ini apa pengakhiran dia. Ya, cumanya kita ni ialah disebabkan oleh orang kata dorongan hawa nafsu tu, maknanya walaupun Allah dah beritahu dah, tapi masih lagi orang kata tambah pula dengan godaan syaitan, masih kita perlu bermujahadah kan untuk kita memastikanlah jalan kita ini. Ada satu soalan Ustazah dari dekat chat ni, saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Saya ada mendengar ceramah beberapa orang ustaz ada menyatakan untuk kita meminta maaf dengan seseorang setelah kita bertaubat, kita tidak perlu memberitahu atau mengaku perkara yang sebenar sekiranya dibimbangi akan mengakibatkan perhubungan akan menjadi lebih teruk. Cukup sekadar meminta maaf secara umum tanpa memberitahu apa yang pernah kita buat. Mohon penjelasan mengenai isu ini. Betul. Saya pun ada terbaca juga berkenaan yang itu, sebab benda tu kita tengok keadaan lah. Kita tengok keadaan. Kalau sekiranya benda tu kita rasa kita boleh bagi tahu, kita bagi tahu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Tetapi kalau kita tahu, kalau kita rasa benda tu memang akan mengerukkan keadaan. Kita tahu benda tu akan mengerukkan keadaan. Lebih baik kita jangan bagi tahu. Sebab kita tengok tidak ada efeknya. Contohnya sama ada kita bagi tahu dengan tak bagi tahu, benda tu okey. Lebih baik kita jangan bagi tahu. Tapi kalau kita rasa dengan bagi tahu tu benda tu okey, tak ada apa-apa dan kita kenal orang tu, lebih baik kita bagi tahu. Tapi kalau sekiranya kita boleh agak sendirilah, kita boleh agak sendiri isu tu baik atau tidak orang tu tahu. Kalau kita rasa lebih baik jangan bagi tahu sebab kesan dia tak baik, kita jangan bagi tahu. Jadi tapi kita tukar dengan cara yang lain. Macam contohnya macam ni. Contohnya kita mengumpat orang tu. Bila kita mengumpat orang tu, kita nak cerita balik dengan orang tu. Saya sebenarnya mengumpat awak begini-gini. Saya lah yang mencipta. Jadi orang tu rasa malu apa semua kan. So caranya apa? Kita perbetulkan balik.
kita perbetulkan balik. Kita jumpa orang ni, kita cover balik tu cerita. Semuanya saya dulu silap ke, sebenarnya begini. Itu salah satu cara lah. Maknanya kita nak memperbetulkan keadaan. Tapi kalau benda yang kita boleh minta maaf, sebab ada benda yang kita boleh minta maaf, kita lagi baik kita minta maaf. So tengok keadaan lah ketika itu. Allah Alam. Maknanya Ustazah, dia ada kaedah fiqh kan, maknanya kita mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih besar lah. Kalau dengan tu nanti jadi pula terputus langsung terhubungan dengan ni kan. Betul. Cuma kita kena ada usaha untuk memohon maaf ataupun bukan memohon maaf, untuk menebus kesalahan kita tu. Kita kena ada usaha. Sebab kita kena ingat tu dosa kita dengan manusia. Sebab kita takut nanti esok-esok benda ni dituntut nanti di akhirat. Jadi kita kena ada usaha. Cara dia macam mana? Nanti kalau keadaan ni macam mana? Kalau kita rasa kita tak perlu untuk bagi tahu, tapi kita cover dengan benda lain. Contohnya buat baik. Berbuat baik dengan dia. Macam tu. Allah Alam. Okay, Alhamdulillah. So, InsyaAllah, jadi Alhamdulillah dah ada Ustazah dah respon ya kepada soalan itu. Tak ada lagi lah soalan yang lain. Jadi jazakallah khairan ya kepada Ustazah. Saya rasa sangat menarik sangat ya kupasan pada hari ini. Dan aku kalau boleh, kadang-kadang mungkin ya Ustazah, saya tak pasti kalau agaknya kalau yang memahami bahasa Arab, yang membaca tafsir tu kan, maknanya bila sampai ayat-ayat ni kalau boleh ianya memberi kesan kan kepada kita kan, macam mana Allah hitam, muka yang hitam tu macam mana kan. Agaknya lah saya rasa kalau macam kan kalau kita lihat bahasa solat tarawih kan, Allah yang maha bahasa Arab ni menangis-nangis bercucur air mata, maknanya itulah dia dapat memahami. Kadang kalau kita baca terjemahan tu orang kata mungkin secara Ustazah katakan secara sepih sajalah kita faham hitam-hitam, tapi maknanya kadang-kadang perkataan itu boleh memberi gambaran yang sangat orang kata jelas bagi orang yang faham kan. Ni ada orang angkat tangan ni, ada soalan ke? Zam Raihana, open queue apa maksudnya ni? Ada soalan ke nak tanya? Tadi ada angkat tangan. Kita silap tekan. Zam Raihana? Kalau mungkin kita silap tekan ya. Okey. Jadi rasanya itu sahaja kot ya, insya-Allah. Ya, okey, saya ada pengumuman ya. Untuk minggu depan ya, kita ada break sikit daripada tadabbur surah Az-Zumar ini, sebab insya-Allah kita akan sambung tadabbur Asmaul Husna. Ya. Bagi rest sikit ke Ustazah Manisa. Ada bukan. Saya suka sebab saya memang nak sangat orang kata belajar lagi tentang Asmaul Husna. Jadi sebab hari tu yang Dr. Salihah tu saya tak dapat nak ikuti semua kan. Ya, betul. Tak apa. Jadi insya-Allah alhamdulillah Ustazah Nik Fatimah ya akan menyambung tadabbur Asmaul Husna As-Salam. Insya-Allah. So jadi insya-Allah kita pakat-pakat share dengan kawan-kawan. Ya, insya-Allah minggu depan kita break sikit daripada Az-Zumar ni, kita akan tadabbur Asmaul Husna As-Salam. Jadi itu insya-Allah. Ya, saya bagi pihak Wanita Ikram Kajang ya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada semua ya, dan juga jazakumullah khairan kepada Jannah dan Syatila ya yang in charge of technical ni. Ya, dan kalau boleh refer dalam WhatsApp group ada. Alhamdulillah mereka record. Jadi kalau yang tertinggal tu boleh tengok baliklah recording ya. Jadi itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi kita petunjuk dan hidayahnya untuk kita terus bersemangat untuk membaca, untuk mentadabbur ya ayat-ayat Al-Quran
supaya insyaAllah dan juga apa juga dinampak Kak Fah ni untuk semangat belajar bahasa Arab insyaAllah ya untuk kita dapat lebih memahami, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan tu kita sudahi dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.